Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita. Nama aku Acap. So pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih pada korang. Korang punya support pada aku sangat aku hargai dan Tuhan sajalah dapat membalas jasa-jasa korang tu. Dan pada korang pula yang belum subscribe ataupun yang baru je jumpa channel aku ni, aku harap sangat korang boleh tekan butang like, share, subscribe dan tekan juga butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. Alright. So malam ni guys, cerita apa yang aku nak bawa? Okey. Aku nak adaptasi sebuah kisah yang ditulis oleh seorang penulis bernama Cikedot Didot. Nah, lebih kurang gitulah nama dia. Yang bertajuk Namamu Ku Seru Laila. Menarik guys cerita dia. So kalau korang nak tahu, tonton video aku ni sampai habis. InsyaAllah aku akan ceritakan pada korang. Dan tak nak buang masa lagi lah. Let's check it out. #Serampa. Okay, cerita dia macam ni guys. Ada seorang lelaki ni, nama dia Hashimi. Okay. Dan dia telah berkahwin dengan seorang gadis, nama dia Laila. Okay. Laila ni memang orangnya cantik molek, putih, dan memang sedap mata memandang oleh Hashimi ni lah. Dan isteri dia lah kan, mestilah sedap mata memandang kan. Dan Hashimi ni memang cinta matilah dengan Laila. Dan apa pun memang semuanya Laila, apa-apa pun semua Laila. Dan nak dijadikan cerita, satu hari Laila terlibat dalam kemalangan. Dan Laila meninggal dunia. Tapi si Hashimi ni tak dapat terima kenyataan ataupun tak dapat menerima takdir di mana Allah lebih sayangkan Laila. Dan waktu pengebumian pun dia menafikan bahawa yang dikebumikan itu adalah isterinya Laila. Dia kata isterinya masih hidup. Dan satu hari nanti dia akan buktikan bahawa Laila tu masih hidup dan akan pulang semula ke pangkuan dia. Okey. Genap 21 hari pemergian Laila. Si Hashimi ni kan, daripada sejak Laila dikebumikan sehinggalah genap 21 hari pemergian Laila, setiap hari, setiap malam, setiap masa dia akan peluk gambar perkahwinan dia dengan Laila tu. Dia akan dakap erat-erat, dia akan sebut nama Laila. Pagi, petang, siang, malam dia akan seru nama Laila. Ya Tuhan, pulangkanlah Laila kepada aku ya Tuhan. Aku tak sanggup hidup tanpa dia ya Tuhan. Laila, pulanglah Laila. Abang tahu Laila masih hidup. Pulanglah Laila, abang rindukan Laila. Begitulah si Hashimi ni setiap hari. Saudara mara dia, ibu dia sering datang ke rumah dia, melawat keadaan ini untuk dan cuba menasihati dia. Namun malangnya, bila orang semua menasihati dia tentang pemergian Laila ni, dia tak boleh terima. Dia akan melenting. Dia kata, Laila masih hidup. Jangan ada siapa pun yang cakap Laila dah mati. Laila masih hidup. Aku akan buktikan yang Laila akan balik ke rumah ini satu hari nanti. Begitulah Hashimi seterusnya. Dan ibu dia pun risau lah. Ibu dia risau dengan keadaan dia macam ni. Dan tak boleh nak buat apalah kan. Orang dah, itu mungkin orang yang terlalu sedih, terlalu meratap lah, disebabkan oleh pemergian isterinya yang tercinta. Okey. Pada satu malam, waktu tu Hashimi ni tengah melayan perasaan dia lah sambil memeluk gambar Laila. Laila kat mana sayang? Baliklah Laila. Baliklah. Abang rindukan Laila. Baliklah Laila. Tiba-tiba masa Hashimi ni tengah
meratap, tengah menyebut nama Laila. Waktu tu rumah dia memang gelap guys. Satu biji lampu pun tak buka tau rumah dia ni. Sepanjang kemergian Laila ni, setiap malam Hashimi memang tak buka lampu kat rumah dia. Dia memang bergelap. Dia memang seorang je lah duduk kat rumah tu. Meratap je lah kerja dia. Dia tak ada buat benda lain. Dan dia tengah meratap tu, tiba-tiba dia dengar bunyi pintu dibuka. Dia berhenti kejap, mengamati betul-betul bunyi yang dia dengar tu lah. Tiba-tiba dengar suara, Abang, Abang, Abang. Laila. Laila ke tu? Ya abang, Laila dah balik ni. Abang, marilah sini. Dia Hashimi ni macam terkejut pun ya, gembira pun ya. Dia tak tahu macam mana nak ungkapkan perasaan dia tu. Bila dia bangun, dia pusing badan dia. Dengan sorotan cahaya daripada bulan, dia ternampak sekujur tubuh yang menyerupai isteri dia Laila. Abang, Laila dah pulang abang. Lalu berdakaplah dua merpati sejoli ni. Kan? Masa tu dekat dalam bilik. Bila dia peluk kan, memang peluk-peluk rindulah. Memang yalah, si suami merindui isteri dia. Cuba korang bayangkan macam mana dia punya peluk tu lah. Memang erat betul-betul dia peluk si Laila ni. Laila pergi mana sayang? Abang rindukan Laila. Laila pergi mana? Laila tak ke mana-mana bang. Laila sentiasa memerhatikan abang. Cuma menunggu masa untuk balik. Oh, aku cerita malam ni dah macam cerita Mariana lah. Okey lah, tak apa. Jadi si Hashimi ni bila dah peluk macam tu, tiba-tiba Laila macam dia lepaskan pelukan dia kejap. Lepas tu dia pegang bahu suami dia. Abang, Laila janji lepas ni Laila takkan tinggalkan abang. Terima kasih Laila, terima kasih. Abang sangat rindukan Laila. Ya, Laila pun rindukan abang. Jadi lepas ni abang tak payah risau. Laila akan jaga abang setiap masa. Laila akan jaga abang. Laila akan masakkan untuk abang. Laila akan layan abang baik-baik. Laila takkan berpisah dengan abang lagi. Tapi abang kena janji dengan Laila. Kalau abang tak ikut janji abang, nanti Laila akan pergi. Macam buat muka merajuk itulah. Baik Laila, baik Laila. Untuk Laila apa saja abang buat. Abang setuju. Abang buat apa saja untuk Laila. Betul ni abang janji? Ya Laila, abang janji. Dan selepas itu hiduplah mereka berdua bersama-sama di dalam rumah tu. Okey. Seminggu dah berlalu. Hashimi ni memang sangat-sangatlah gembira bila isteri yang dikatakan telah meninggal dunia tu kembali semula kepada dia dan menyinari semula kehidupan dia. Selama sebulan tu lah dia menantikan kehadiran semula isteri dia lah. Tapi lain pula ceritanya bila dia pergi ke pejabat waktu pagi. Kawan-kawan dia dapat perhatikan ada sesuatu yang pelik lah dengan Hashimi ni. Dulunya Hashimi ni orangnya kemas, segak, pembersih. Datang office pun pakai perfume yang wangi-wangi, yang memang dia ni orangnya maskulin, orangnya yang jenis pembersih lah pun semua kan. Tapi sejak-sejak ni dia macam datang kerja tu dengan mata yang kuyu, serabai, rambutnya tak tersikat, bau badannya busuk, pakai baju pun compang-camping, pergi office ala kadar je lah. Cuma ada satu je lah, dia cuma tersenyum je. Datang office dia senyum kan, senyum menyeringai macam tu, macam orang angau, orang yang asyik sedang bercinta kan.
Member dia ni ada seorang nama dia Wan. Dia memang dah lama dah seminggu perhatikan si Hashimi ni kan. Jadi atas dasar kawan, atas dasar yalah kawan lah kan, mesti nak tahu kenapa dia jadi macam itu. Mungkin kalau ada masalah ke, dia boleh nak bantulah kan. Jadi si Wan ni tegur lah Hashimi. Mi, wah kau ni asyik senyum je sejak-sejak ni Lepas tu Hashimi tu macam tu je lah senyum kan. Ni Mi, aku ada benda nak tanya kat kau ni. Apa dia? Tanya lah. Tapi kalau aku tanya ni kau jangan marah tau. Kau belum tanya lagi kau dah cakap macam tu. Apa dia? Tanya lah cepat, aku banyak kerja ni. Tu Wan ni pun tanya. Mi, kau ni dulu orangnya handsome, segak, bergaya kan, handsome, cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb lah. Sampai Laila yang paling cantik kat office ni pun boleh terpikat kan kau. Biasa lah macam tu kan. Tapi Mi, kenapa sejak-sejak ni aku nampak kau macam ada something lah Mi. Macam tak okey lah Mi. Tak okey apa? Aku okey je. Ya Mi, kau tak okey Mi. Aku nampak di muka kau Mi. Kau dengan rambut kau yang segabai, baju kau segabai macam ni. Tak, lagi satu, kau mandi tak Mi? Bau kau, ya Allah, satu office dia bercerita pasal kau Mi. Pedulikanlah apa orang nak kata Wan. Yang penting Laila dah balik. Laila seorang je yang faham aku kan. Si Wan ni macam tersentak lah. Astaghfirullahalazim. Mi, apa kau cakap ni Mi? Mi, terimalah Mi. Terima takdir Allah. Terima takdir Allah yang Laila tu dah tak ada Mi. Wan, si Hashimi terus bangun. Dia cekak leher si Wan ni, collar baju si Wan ni cekak macam tu. Kau jangan macam-macam Wan Sekali lagi kau cakap Laila tu dah meninggal, aku bunuh kau Wan. Aku bunuh kau. Mi. Okey. Lepaskan aku. Sekali lagi kau cakap memang aku bunuh kau. Okey, aku tak cakap lagi. Tu si Hashimi ni pun lepaskan perlahan-lahan cekakkan dia tu. Lepas tu si Wan ni betul-betul kan, dia terus belah dari situ. Malah nak layan lagi lah si Hashimi ni kan. Macam orang dah tak betul lah kan. So satu pejabat tu memang lepas tu memang dah tak layan si Hashimi ni lah. So Hashimi ni memang kalau datang office datang pejabat, satu kerja pun dia tak buat. Dia cuma tengok dia punya komputer tu, tengok gambar si Laila, sambil senyum, sambil kadang-kadang ketawa sendiri kan. Macam tu. Baik. Sementara tu di rumah ibunya si Hashimi ni lah. Si Hashimi ni dia ada adik kembar. Adik kembar nama dia Huzaifah. Jadi Huzaifah ni belajar di luar negeri dan dah pulang, kebetulan pulang semula ke tanah air lah. Terus balik ke rumah ibu dia. Jadi menurut ibu dia, minggu lepas dia ada datang ke rumah Hashimi ni bersama saudara mara dia yang lain lah. Tapi ibu dia tak sangka. Masa tu katanya ibu dia pergi ke pasar malam berdekatan dengan rumah Hashimi. Dah beli pasar malam, dia teringatlah anak dia kat rumah kan. So dia belilah beberapa bungkusan makanan. Yelah nak melawat anak dia, nak makan sama-sama, rindu kan, dah lama tak jumpa. Tapi bila sampai kat rumah Hashimi ni, keadaan rumah tu memang gelap. Ibu Hashimi ni pun berceritalah dengan Huzaifah. Angah. Masa tu dia tengah makan lah kan. Ya bu, kenapa bu? Ni, ibu nak cakap sikit ni. Pasal apa tu bu? Tu si Angah ni pun menghormati ibu dia. Lagipun dia pun dah habis makan, dia terus cuci tangan kan. Cuci tangan dekat situ, so dia duduk lah. Kenapa bu? Ni pasal Alung kau ni. Kenapa dengan Alung? Dia sejak-sejak ni perangai dia pelik lah ibu tengok. Pelik macam mana tu bu? Minggu lepas ibu pergi pasar malam dekat dengan rumah dia. Yelah, kita dah seminggu 2 ni tak jumpa dia, rindu.
Jadi ibu belilah nasi ayam kegemaran dia tu. Singgah rumah dia, memang rumah dia gelap. Gelap segelap-gelap tidak. Ibu nampak dia tengah berjalan dalam rumah. Tengah ketawa-ketawa terbak-bak. Tak tahu dia dengan siapa dia dekat dalam tu. Ibu tekanlah loceng rumah dia. Masa tu ibu datang dengan si Mak Esah, jiran kita tu lah. Dan bila ibu tekan loceng rumah dia tu, dia cuma buka daripada pintu je. Dan dia tak bagi ibu masuk. Dia katanya Laila tak bagi. Ibu risaulah ngah. Along. Tak apalah, macam ni ibu. Ni kejap lagi Angah nak pergi masjid, nak solat isyak ni. Nanti Angah jumpa dengan Pak Akub, tengok apa yang dia boleh usahakan. Ibu jangan risaulah, insyaAllah Angah akan bantu Along. Tolonglah Angah ya, tolong ya. Memang ibu sangat risau dengan Along tu. Baik. Okay, so malam tu selepas makan malam, dan si Huzaifah ni pun teruslah bersiap apa benda semua, pergi ke masjid, jumpa dengan Pak Akub. Dia solat isyak tu jumpa dengan Pak Akub lah. Pak Akub ni kira macam orang-orang alim lah, yang pandai mengubat. Dari segi dalam perubatan Islam ni dia memang handal lah. Jadi keesokan harinya, si Huzaifah ni nak berjumpa dengan abang dia lah, abang kembar dia ni, yang dipanggil Along. Jadi dia tak telefon dulu si Along ni. Dia datang secara mengejut. Dia tahu abang dia balik kerja pukul 5.30 petang. Jadi dia siap-siap parking depan office abang dia, kan? Lepas tu dia tunggulah. Dia tunggu depan office tu sampailah abang dia keluar daripada office. Dan lebih kurang dalam 10 minit dia tunggu gitu, abang nampaklah kelibat abang dia keluar, kan? Dengan tergesa-gesa, kan? Dengan kusuk masai dia tu, dengan tergesa-gesa pergi nak melulu ke kereta dia lah. Terus Huzaifah ni sapa abang dia. Assalamualaikum Along. Dia si Hashimi ni macam Waalaikumsalam. Uzai. Allah. Si Along ni pun, si Hashimi ni datanglah ke Huzaifah ni. Angah, bila Angah balik tak bagi tahu dengan abang ni? So dia orang pun peluk-peluk lah. Alhamdulillah Long. 3 hari lepas dah balik dah. Along macam mana, sihat? Along macam inilah. Ngah, kita jumpa besok lah. Along nak kena balik cepat ni. Angah tunggu lama Along kat sini ni. Jomlah kita pergi minum dulu ke apa ke. Angah belanja lah. Angah belanja Along makan mi goreng mamak kat sana tu. Sedap, jom. Tak boleh ngah. Ini sekarang dah pukul 5.30, dah kat pukul 6 ni. Nanti Kak Lela kau marah. Astaghfirullahalazim Long. Mari sini Long. Dia tarik tangan abang dia. Duduk kat tepi. Along duduk. Si Huzaifah ni keluarkan kotak rokok, bakar sebatang rokok. Mari duduk sebelah abang dia. Long, Along kena terima hakikat. Along kena terima takdir. Yang Kak Laila dah tak ada. Kak Laila dah meninggal Long. Kak Laila dah pergi. Kau pun sama lah dengan orang lain. Kak Laila kau hidup lagi lah. Kalau tak cek kau datang rumah aku tengok dia. Ada dekat rumah tu. Tapi itulah, Kak Laila tak bagi datang. Dia macam tu. Ini disebabkan adik dia kan. Dia taklah macam dia buat macam si Wan yang sebelum-sebelum ni. Jadi walaupun dia taklah bertindak seagresif macam mana yang dia buat pada Wan tu, tapi si Huzaifah nampak dada Hashimi ni macam menahan marah lah. Dan lepas tu Huzaifah buang puntung rokok dia. Dia istighfar banyak-banyak. Lepas tu dia baca surah Al-As ayat 21 lah. Lepas dia baca tu, dia baca tu untuk dengan harapan, dengan penuh pengharapan pada Tuhan, supaya abang dia ni lembut hati, dapat dengar apa yang dia cuba nak sampaikan, kan? Dan Alhamdulillah lah, Allah tu maha kuasa, kan? Tiba-tiba si Hashimi ni macam marah dia macam sedikit demi sedikit reda. Lepas tu si Huzaifah ni peluk lah abang dia. Peluk gini. Long, Angah nak tanya ni, bila kali terakhir Along solat
Bila kali terakhir Along ngaji? Bila kali terakhir Along berzikir? Dan yang paling penting ni, bila kali terakhir Along salam cium tangan ibu? Tiba-tiba si Hashimi ni macam bungkam, tak berkata apa-apa. Air mata jantan mengalir, kan? Along dah lama tinggalkan tu semua. Along dah lama tinggalkan semua ngah. Kenapa Along tinggalkan dia? Allah tu maha kaya, Allah tu maha pengasih. Segala apa yang jadi semua dalam dunia ni, semua kehendaknya. Dan apa yang dia buat untuk kita adalah untuk kebaikan kita. InsyaAllah ada hikmahnya semua ni. Cuba Along cakap, kenapa Along boleh jadi macam ni? Along tak macam gini dulu. Kak Laila yang suruh ngah. Masa dia balik malam tu, Along dah berjanji, kalau Along nak Kak Laila sentiasa ada di samping Along kena tinggalkan semua tu. Dan Along tak boleh jumpa siapa-siapa pun ngah. Rumah Along kena sentiasa gelap. Dan Along tak boleh makan kat luar, Along kena makan dekat rumah apa yang dimasak oleh dia. Astaghfirullahalazim, Long. Along tahu tak apa yang Along buat ni, Long? Along tahu tak Along hidup dengan siapa tu, Long? Itu semua kerja syaitan, kerja iblis, Long. Astaghfirullahalazim, Long. Hashimi ni diam je, guys. Diam, meleleh air mata dia. Dia seakan-akan macam baru tersedar. Macam baru tersedar lah apa yang selama ni dibuat tu salah. Meratap kematian, buat satu perjanjian dengan makhluk yang tak tahu makhluk apa kan. Macam ni lah, Long. Macam ni. Jomlah kita ke masjid. Ini pun dah nak masuk waktu maghrib. Kita ke masjid dulu. Along bersihkan diri, Along solat, Along mohon ampun pada Allah. InsyaAllah, Long, Allah tu maha penyayang. Dia akan ampunkan dosa Along kalau Along benar-benar bertaubat. Baiklah, terima kasih ngah. Jadi Uzaifah ni bersama-sama dengan Hashimi pergilah ke masjid, buat solat apa benda semua, jumpa dengan Pak Akop apa semua. Dan Pak Akop pun adalah memberi beberapa nasihat jugalah kepada Hashimi, kan, baca-baca sikit apa benda semua. Jadi bila lepas solat maghrib apa semua tu, Hashimi pun bergerak balik ke rumah. Jadi bila dia nak sampai rumah ni, hati dia dia punya dada ni berdebar-debar nak masuk rumah tu, tau. Dia macam nak tak nak masuk rumah tu kan. Dan itulah buat kali pertamanya si Hashimi ni buka lampu rumah dia, kan. Sejak daripada pemergian Laila sampai lah ni, itulah kali pertama dia buka lampu rumah dia. Jadi dia pun masuk dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah tu, guys, bau yang sangat-sangat tak menyenangkan. Rumah dia tu seakan-akan pusat pelupusan sampah, tau. Dia punya busuknya tu, kan. Lepas tu dia nak pergi ke dapur, dia ternampak ada ulat-ulat sampah tengah menggeletis-geletis kat bawah, kat lantai-lantai ni menggeletis-geletis. Dan bila dia jalan lagi, sampai dekat sinki dapur rumah dia tu, dengan pinggan, dengan sisa-sisa, bukan nak kata sisa makanan, entah, ulat memang banyak gila kat dalam sinki tu. Jadi si Hashimi ni macam, ya Allah, terus berlari ke bilik air yang dekat dengan dapur lah. Masuk bilik air, tutup pintu, terus muntah. Muntah memang banyak gila dia muntah. Dan muntah yang dia keluarkan tu tak ada makanan pun apa pula. Dia muntahkan tu hanya lendir. Lepas tu lendir dengan apa apa orang kata, macam biji-biji hitam macam tu lah dia muntahkan. Muntah. Lalu dia dah habis muntah tu, macam terduduk kejap. Ya Allah. Tiba-tiba tok.
Pintu bilik air diketuk. Abang? Abang dah balik? Kenapa abang balik tak bagi tahu Laila? Abang? Abang? Si Hashimi dah menggigil lah. Dah mula menggigil. Dalam hati dia, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Dalam hati dia lah, dalam toilet kan, takkan nak cakap kuat. Lepas tu Ya Laila, ya abang kat dalam ni. Laila tunggu dekat luar, kejap lagi abang keluar ya. Baik abang. Laila tunggu kat meja makan tau. Laila dah masak. Jangan lama-lama kat dalam toilet tu. Okey. Jadi si Hashimi ni pun dia keluarkan ada 2 helai daun sirih. So Pak Akub tadi bagi bekalkan dia dengan So tadi Huzaifah dengan Pak Akub bekalkan si Hashimi ni dengan 2 helai daun sirih. Dan adalah beberapa doa yang dia ajarkan kepada si Hashimi ni untuk baca, kemudian sapukan ke mata dia. Kan? Jadi bila Hashimi dah buat macam tu, dalam hati dia, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. So dia buka pintu bilik air, perlahan-lahan dia keluar sambil tunduk. Dia tak pandang, dia tak dongakkan kepala dia tunduk je. Abang mesti penat balik kerja kan? Main duduk dengan Laila. Laila dah masak. Jom kita makan sama-sama. Si Hashimi ni dia tunduk je lah, tunduk sambil jalan kan. Masa dia tunduk tu, dia pandangan dia menghadap ke bawah gini. So dia ternampak dekat meja, dekat kursi meja makan tu, dia ternampak ada macam kain putih busuk, macam bertanah macam tu tau, dengan bau yang seakan bau yang sangat meloyakan lah. Jadi si Hashimi ni perasaan dia bercampur bau. Perasaan takut ada, dan perasaan ingin tahu tu pun tinggi dalam diri dia. Jadi perlahan-lahan lah dia angkat muka dia, memandang ke arah meja makan. Dan alangkah terkejutnya guys, di depan dia bukanlah Laila. Bukanlah Laila yang cantik molek. Bukanlah Laila yang indah paras rupanya. Tetapi cuma makhluk yang, ya Allah, macam mana aku nak describe mukanya berkedut. Lepas tu setiap rongga-rongga yang ada dekat muka dia ni ada darah dan nanah licak. Kulit tangan ni berkedut-kedut macam orang tua. Rambutnya mengerbang belakang, dan ada 2 tanduk di atas ni dahi. Bila dia dah nampak macam tu, dia Hashimi cuba menenangkan diri dia. Macam jalan lalu ke depan Laila tu. Lalu malam ni Laila makan dulu ya. Malam ni abang nak jumpa kawan abang nak keluar kejap lagi abang balik ya. Hashimi dia jalan perlahan-lahan. Laila menjawab, abang nak pergi mana tu? Abang dah janji kan tak nak tinggalkan Laila? Abang dah janji kan nak sehidup semati dengan Laila? Sekarang ni abang nak mungkir janji abang? Abang nak tinggalkan Laila? Abang dah tahu. Terus Hashimi ni lajukan langkah dia nak keluar ke pintu. Dan tak semena-mena lampu rumah dia ni terpadam dengan sendirinya.
So Hashimi ni meraba-raba lah dinding nak jalan keluar ni. Dia tak tahulah malam tu dia rasa keadaan rumah dia sangat-sangat gelap. Selalunya kalau dia tak buka lampu pun ada lampu, bukan lampu, ada cahaya bulan yang menerangi lah daripada luar masuk ke dalam, boleh masih boleh nampak lagi jalan lah. Tapi ni memang gelap segelap-gelapnya. Lepas tu tiba-tiba Hashimi ni entah terlanggar apa, dia terjatuh. Tiba-tiba masa dia tengah terjatuh, nak cuba nak bangun, kaki dia terlalu sakit tau, macam terpelecok kan. Dia nak cuba nak capai sesuatu, nak bangun, tiba-tiba dia terasa badan dia seperti dipegang oleh sesuatu kan. Dia rasa macam air lendir basah pegang badan dia. Sampai dekat pundak belakang ni, kat leher, terdengar suara, "Abang nak pergi mana? Abang kena janji dengan Laila, nak sehidup semati dengan Laila. Abang nak pergi mana sayang? Nak pergi mana?" Makhluk tu, ya Allah ya Tuhanku, remang. Makhluk tu seolah-olah macam sedang berahi tu, dia sedang macam nak cakap dia baring kat belakang Hashimi ni, sambil peluk, sambil meraba-raba, sambil mencium-cium pipi si Hashimi ni. Lepas tu dia jilat leher Hashimi ni. Si Hashimi ni macam, Lepaskan aku. Kau bukan Laila. Kau setan. Pergi kau. Sekarang baru kau nak cakap macam tu. Sekarang baru abang nak cakap macam tu. Selama ini abang dah melampiaskan nafsu abang bersama-sama dengan saya. Kali ni abang nak tinggalkan saya. Takkan mungkin aku lepaskan kau. Makhluk tu cakap macam tu lah. Lepaskan aku. Hashimi tu beronta-ronta lah. Allahu Akbar, Hashimi cakap kan. Dan bila dia cakap Allahu Akbar dia tu, pintu pun terbuka. Pong. Pak Akub dengan Huzaifah sampai. Alung, Hashimi. Ya Allah. Teruslah dipapahnya Hashimi tu dibawa keluar lah. Dan benda tu masih ada dalam rumah, tengah berdiri memerhatikan Pak Akub. Dan Huzaifah bawa keluar Hashimi, bawa Hashimi keluar, bawa masuk dalam kereta. Hashimi masa tu dah lemah, dah macam, yelah orang lemah dah tak nak cakap apa lah dalam kereta. Dia cuma diam je dalam kereta. Dan si Huzaifah ni bacalah apa-apa yang patut lah untuk meredakan si Hashimi ni. Dan Pak Akub pun dekat dalam rumah tu bersilat lah. Dia buatlah apa yang patut untuk menghalau makhluk yang mengganggu kehidupan Hashimi ni. Jadi si Hashimi ni pun kemudiannya berubat lah dengan Pak Akub kan. Hampir seminggu jugalah dia berubat, memulihkan semula semangat dia. Lepas tu dia pun dah mula boleh terima takdir yang Laila tu dah pergi selama-lamanya kan. Allah lebih sayangkan Laila. Dan dia pun dah pergi kubur Laila. Lepas tu dia meluahkanlah segala isi hati dia kat situ. Minta maaf dengan ibu dia, saudara mara yang ada. Semualah dia buatlah apa yang selama beberapa lama yang selama pemergian Laila ni yang dia tak buat tu, dia buat balik lah. Memang dia dah betul-betul bertaubat. Dia dah mula boleh terima keadaan kehidupan dia tu. Dan satu hari sebelum masa tu dia nak buat rawatan susulan dia dengan Pak Akub. Jadi masa tu dia tanya dengan Pak Akub lah, Pak Akub, boleh saya tanya sikit Pak Akub? Tanyalah. Apa dia? Sebenarnya makhluk tu makhluk apa? Apa yang sebenarnya yang mengganggu saya ni? Saya ni sebenarnya kenapa Pak Akub? Kau ni sebenarnya lemah jiwa waktu tu. Jadi bila jiwa kau lemah, makhluk-makhluk ni memang sukalah nak mengganggu dan ambil kesempatan. Kesempatan macam mana? Yelah, sebenarnya makhluk tu bukan datang saya saja, tapi kau yang seru dia. Saya seru? Ya, kau yang seru.
Kau tak ingat? Masa tu barulah Hashimi teringat. Selepas daripada pemergian si Laila ni, dia sentiasa meratap, sentiasa memanggil-manggil nama Laila, kan? Sentiasa macam, yalah, dia sentiasa menyeru nama Laila tu. Jadi bila benda tu nampak si Hashimi dia macam gini, so dia pun rasa ini orang iman dah tak ada. Aku pun apa lagi lah kan. Macam itulah ibarat dia. Jadi makhluk apa yang mengganggu saya sebenarnya, Pak Kub? Apa yang kau nampak malam tu adalah dari kalangan jin. Dan menurut orang katanya jin ni jin asyik cinta. Macam itulah nama dia, jin asyik cinta. Ya, dia memang kerja dia menyesatkan manusia dengan cara menyerupai wanita-wanita cantik, dan kemudiannya akan melakukan hubungan batin dengan orang yang dia nak kacau tu. Salah seorangnya kau lah. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Habis apa jadi dengan makhluk tu? Yang tu kau jangan risaulah. Aku dah letakkan dia dekat satu tempat yang lain, dan dia takkan boleh mengganggu kau lagi. InsyaAllah, dengan izin Allah, semuanya akan baik-baik belaka. Terima kasih Pak Kub. Terima kasih Pak Kub. Terima kasih kerana bantu saya. Kau tak payah berterima kasih dengan aku. Aku ni cuma perantara, cuma membantu. Segala-galanya apa yang jadi tu adalah dengan pertolongan Allah. Kalau bukan dia yang bantu, aku ni bukan siapa-siapa. Baiklah. Terima kasih Pak Kub. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan selepas daripada kejadian tu, Hashimi ambil keputusan untuk berpindah ke rumah ibu dia. Rumah yang dia tinggal dengan Laila tu dia jualkan. Dia jualkan sebab dia tak sanggup. Dia tak sanggup nak hidup seorang diri kat dalam tu dengan dibayangi oleh kenangan-kenangan bersama dengan Laila. Biarlah kenangan bersama dengan Laila tu terpahat dalam jiwa dia, dan biarlah menjadi kenangan yang terindah dalam hidup Hashimi. Okay guys, itulah dia cerita yang bertajuk Namamu Kuseru Laila. Okay, nukilan Cik Edot ataupun Didot, kan? Dan cerita dia telah dimuatkan dalam Himpunan Kisah Seram Arkib Angka Negara. Dan kalau korang nak baca lagi banyak cerita kisah-kisah seram ni, korang boleh pergi kat sana, Blogspot Arkib Angka Negara lah. Okay, kenapa aku pilih cerita ni untuk aku cerita kepada korang? Sebab mungkin cerita ni kalau korang baca seolah-olah macam fantasi si penulis saja. Tapi sebenarnya guys, benda ni ada terjadi secara realitinya, memang ada terjadi. Realitinya memang ada terjadi. Dan yang paling penting, pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita ni adalah kita ni kena sentiasa terima, qada dan kadarnya. Sebagai seorang umat Islam, kita kena beriman dengan qada dan kadar, ataupun bahasa mudahnya takdir lah, kan? Kita kena beriman, kita kena percaya bahawa setiap apa yang berlaku dalam dunia ni Allah dah rancang, Allah dah tetapkan, dan pastinya ada hikmah di sebalik dia. Sebab Allah dah janji dalam satu surah, walaupun intipati dalam surah tu, konteks dia adalah walaupun Allah turunkan ujian tu berat pada kita, tapi percayalah di pengakhirannya Allah akan datangkan dengan kesenangan untuk kita. Yang tu kita kena yakin sangat-sangat, kita kena pegang. Dan aku percaya pada, kalau ada rakan-rakan aku yang bukan beragama Islam dalam ni yang menonton video aku malam ni, aku percaya agama korang pun sama. Agama korang pun sama mengajar apa yang seperti mana agama Islam ajar. Okay? So guys, kalau ada masalah, ada problem ataupun benda yang boleh kusutkan jiwa korang, kusutkan otak korang tu, cari sejadah, ambil wuduk, solat, dan mengadulah pada dia.
InsyaAllah jiwa kita akan tenang guys. Okay. Okay. Aku rasa cukup lah untuk malam ini. Okay, lagi sekali aku nak pesan pada korang, mana yang suka nak berkongsi cerita, kisah-kisah seram ke, pengalaman-pengalaman misteri korang, ataupun yang ada di antara kalian yang suka menulis cerita-cerita seram ni kan, follow aku punya social media kat bawah ni. Follow. Lepas tu DM kan cerita-cerita korang tu pada aku. Ataupun lagi satu cara dia, korang boleh email dekat aku di acapsitukancerita@gmail.com. Hantarkan cerita korang kat sana. InsyaAllah aku akan baca dan aku akan siarkan dalam channel Si Tukang Cerita ni. Okay? So, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Aku harap kita boleh berjumpa lagi di video-video aku akan datang. So, aku doakan korang sihat sentiasa, gembira di samping keluarga. Jaga diri kalian, jangan sampai terkena ataupun ataupun jangan sampai terkena jangkitan COVID-19 lah. Sekarang kes makin tinggi guys. Jaga SOP. Dan aku ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. #seram.